Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fairuz Bersamsudin. Pada hari ini saya akan membentangkan papan cerita aplikasi Satu Rumah Satu Juara. Kini semua orang adalah pemburu Aegis. Terdapat 5 storyboard penting dalam persembahan ini. Storyboard yang pertama ialah cara memasang aplikasi 1R1J ke peranti pintar anda. Storyboard yang kedua adalah melayari aplikasi buat kali pertama. Storyboard yang ketiga menetapkan fungsi profil dan notifikasi. Storyboard keempat, halaman utama aplikasi 1R1J. Storyboard yang kelima, akses ke bahagian menu utama aplikasi 1R1J. Kita lihat kepada storyboard yang pertama, cara memasang aplikasi 1R1J ke peranti pintar anda. Klik pada ikon Play Store dalam aplikasi tersedia dalam peranti pintar anda seperti mana ditunjukkan dalam gambar yang nombor 1. Langkah yang kedua, klik di ruang carian ini untuk menaik nama aplikasi 1R1J. Yang ketiga, apabila anda menaik aplikasi 1R1J, Play Store mungkin juga akan mencadangkan 1R1J kepada anda. Klik 1R1J untuk carian anda. Ikon aplikasi 1R1J akan dipaparkan dalam Play Store. Klik ikon 1R1J. Kemudian, klik pada butang install untuk memasang aplikasi 1R1J dalam peranti anda. Jangan lupa beri 5 bintang untuk aplikasi 1R1J ini di dalam Play Store. Kemudian, setelah selesai install, klik butang open untuk mula menggunakan aplikasi 1R1J. Ini merupakan antara muka yang pertama aplikasi 1R1J adalah imbasan gambar seorang pendekar juara mengalu-alukan kedatangan anda. Setelah pemasangan berjaya, ikon aplikasi 1R1J akan tertera di dalam peranti pintar anda. Baiklah, kita ke storyboard yang kedua, melayari aplikasi buat kali pertama. Ini merupakan paparan setelah instalasi 1R1J ke dalam peranti pintar anda. Klik pada ikon aplikasi 1R1J dalam peranti pintar anda. Paparan aluan selamat datang oleh pendekar juara akan terpapar seketika. Sekiranya anda pengguna baru, anda akan diminta untuk sign up pendaftaran sebagai ahli 1R1J. Boleh menggunakan email atau Facebook anda. Seterusnya, anda akan menerima pengesahan keahlian melalui email dan perlu mengesahkan sekali lagi dengan menyemak email anda bagi mengelakkan penyalahgunaan alamat email oleh orang lain. Setelah pengesahan email dilakukan, aplikasi 1R1J telah boleh diakses dengan dimasukkan email dan kata laluan. Login ini akan automatik direkodkan sebagai lalai sehingga anda log out. Kemudian, klik butang allow untuk benarkan 1R1J akses lokasi anda. Klik butang allow untuk benarkan 1R1J akses peranti anda. Ini merupakan paparan utama ataupun home aplikasi 1R1J. Saluran TV dan radio diletakkan di halaman utama bagi memudahkan pengguna mendapat maklumat dan hiburan. Ia juga sebagai daya penarik bagi aplikasi ini. Lihat kepada butang 8.1, 8.2 dan 8.3. Butang 8.1 adalah kembali ataupun back. Butang 8.2 adalah butang halaman utama ataupun home. Butang 8.3 itu butang keluar ataupun exit daripada aplikasi. Seterusnya kita ke storyboard yang ketiga, iaitu menetapkan fungsi profil dan notifikasi. Baik, ini merupakan kedudukan dua butang penting aplikasi 1R1J ini, iaitu notifikasi dan profil. Ini merupakan gambaran keseluruhan storyboard saya untuk notifikasi dan juga profil. Kita lihat kepada butang notifikasi, menunjukkan paparan notifikasi ataupun pemberitahuan
Ahli 1R 1J boleh berkomunikasi dan berkongsi maklumat melalui aplikasi ini. Oleh itu, notifikasi akan berbunyi apabila ada mesej terbaru dari rakan 1R 1J dan akan tertera bilangan notifikasi yang belum dibaca. Seterusnya, lihat kepada 1.1, klik pada mesej ringkas yang tertera untuk membaca mesej penuh. Ini juga berfungsi untuk ahli membalas mesej tersebut. Seterusnya kita ke butang profil, menunjukkan paparan setup profil. Segala maklumat diri boleh diedit di halaman ini. Untuk bahagian 2.1 menunjukkan email yang sedang digunakan. Ia juga dipaparkan link istimewa ahli untuk dikongsi bersama rakan. Pada bahagian 2.2, pengguna boleh menukar gambar profil di sini dengan mengupload gambar yang terbaru. Bahagian 2.3, pengguna boleh menukar nama profil di sini. Untuk 2.4, pengguna boleh berkongsi alamat email dan nombor peranti anda dengan ahli. 2.5, klik butang update info untuk kemaskini. Segala kemaskini yang anda lakukan, anda haruslah menekan butang update info supaya aplikasi 1R 1J boleh membuat pengemaskinian. Seterusnya, bahagian 2.6, aktifkan ataupun nyah arahan notifikasi melalui email apabila rakan menghantar mesej kepada anda. Bahagian 2.7, aktifkan atau nyah aktif notifikasi email daripada kumpulan. Seterusnya, kita lihat kepada storyboard yang keempat, iaitu halaman utama aplikasi 1R 1J. Ini merupakan gambaran paparan utama aplikasi 1R 1J. Bahagian yang berkelip-kelip ini adalah bahagian utama di paparan 1R 1J. Kita lihat kepada paparan yang pertama, iaitu butang menu. Klik untuk memilih menu. Butang 1.1, butang menu ini akan bertukar kepada huruf X. 8 pilihan menu akan keluar. Klik pada X untuk tutup pilihan menu. Seterusnya, kita lihat kepada pilihan yang kedua, iaitu pilihan siaran percuma TV Malaysia. Slidekan ke kiri dan ke kanan ikon untuk memilih dan klik pada ikon siaran pilihan. Jika kita inginkan untuk menonton siaran TV3, maka kita klik pada ikon TV3. Jika kita ingin melihat siaran Astro Awani, kita klik pada siaran Astro Awani. Terdapat berpuluh siaran percuma di dalam aplikasi ini. Apabila kita menekan salah satu butang siaran TV 2.1, kita boleh klik ikon bintang untuk jadikan siaran lalai dalam aplikasi 1R 1J anda. Butang 2.2, pilih dan klik pada siaran rakaman TV. Terdapat banyak rakaman TV disediakan. Seterusnya, kita lihat kepada pilihan menu yang ketiga di bahagian paparan utama, iaitu siaran radio Malaysia. Slide ikon radio dan klik pada ikon untuk memilih siaran radio pilihan anda, sama seperti pilihan TV tadi. Pada bahagian 3.1, klik ikon bintang untuk pilihan lalai. Kita boleh memilih butang 3.2 untuk berhenti dan melaraskan aras bunyi mengikut kehendak anda. Pada poin 3.3, klik pada ikon radio pilihan anda untuk ubah siaran radio Malaysia. Terdapat berpuluh-puluh radio pilihan secara percuma disediakan kepada pengguna 1R 1J. Seterusnya, bahagian yang keempat,
Disediakan juga siaran podcast denggi, berbagai-bagai maklumat dan sketsa berkaitan dengan denggi disampaikan secara santai. Ini merupakan paparan podcast denggi, berbagai-bagai maklumat dan sketsa berkaitan denggi disampaikan secara santai. Poin yang kelima adalah ikon terapung 1A 1J. Ikon ini akan berada di semua halaman 1A 1J. Apabila diklik, ikon ini akan berubah ke bahagian tengah dan berkembang mengeluarkan kelopak media sosial. Latar belakang akan berubah menjadi kekuningan. Ini merupakan gambaran keseluruhan bagi paparan ikon terapung. Kita lihat satu persatu. Terdapat menu live chat, iaitu halaman live chat sembang sesama ahli yang tersedia terbina dalam aplikasi ini. Seterusnya, 5.2 media sosial Instagram rasmi 1A 1J. 5.3 media sosial Facebook Messenger rasmi 1A 1J. Seterusnya 5.4 media sosial WhatsApp rasmi 1A 1J, dikenali kumpulan satu rumah satu juara. Seterusnya 5.5 siaran media sosial YouTube rasmi 1A 1J. Dan yang terakhir 5.6 media sosial Facebook rasmi 1A 1J. Terakhirnya kita ke storyboard yang kelima, iaitu akses ke bahagian menu utama aplikasi 1A 1J. Ini merupakan gambaran keseluruhan bagi menu storyboard yang kelima. Kita lihat kepada pilihan yang pertama, iaitu lapor tempat denggi. Bahagian lapor tempat denggi, bahagian ini pengguna boleh melaporkan kepada semua ahli yang berisiko tinggi, yang menyatakan bahawa tempat tersebut berisiko tinggi pembiakan Aedes dan denggi. Jika perlu, laporan ini akan terus disambungkan ke Kementerian Kesihatan Malaysia bagi tindakan undang-undang seterusnya. Poin 1.1, typekan laporan anda di sini. 1.2, klik ikon pilihan untuk muat naik gambar, video dan tagkan lokasi menggunakan ikon tag location. Untuk 1.3, klik butang hantar untuk tindakan lanjut. Maklum balas akan dihantar segera dalam notifikasi personal. Kita ke bahagian yang kedua, iaitu info denggi. Bahagian informasi denggi, terdapat 6 ikon utama bahagian ini. Bahagian ini adalah bahagian bahan bacaan yang mengandungi segala maklumat berkaitan denggi. Baik, butang 2.1, butang 6 butang ini, klik pada salah satu butang untuk membaca segala maklumat berguna ini. Terdapat 6 tajuk diketengahkan bagi membuka minda pengguna aplikasi ini. Tajuk-tajuk tersebut ialah nyamuk Aedes, yang kedua demam denggi, yang ketiga cara pencegahan, yang keempat cara rawatan, yang kelima soalan lazim, dan yang keenam poster kesedaran denggi secara percuma. Baik, seterusnya kita ke butang yang ketiga, iaitu video denggi. Pada bahagian ini terdapat 2 bahagian video. Bahagian pertama, video maklumat denggi. Bahagian kedua, video animasi dan kartun. Kita lihat pada bahagian pertama, iaitu 3.1. Klik pada salah satu video pilihan untuk tonton video berkaitan maklumat denggi. Anda boleh slide ke atas untuk lebih pilihan video. Untuk 3.2, klik pada salah satu video animasi untuk tontonan video animasi kanak-kanak berkaitan denggi. Anda boleh slide ke atas untuk lebih pilihan video. Seterusnya, pada menu butang yang keempat, iaitu kongsi maklumat. Pada bahagian ini adalah bahagian perbincangan ahli. Ahli yang berdaftar boleh berkongsi apa-apa sahaja maklumat atau bahan berkaitan Aedes dan denggi. Boleh juga digunakan untuk memberi respon atau kata semangat ke atas perkongsian rakan-rakan yang lain. 4.1,
Klik pada bahagian ini untuk mula menaik perkongsian. Klik ikon kamera video atau animasi GIF yang tertera bagi melengkapkan penceritaan anda dan perkongsian anda. Pada menu pilihan yang kelima iaitu berita terkini denggi. Bahagian ini dijana secara automatik. Segala berita yang dikeluarkan oleh akhbar pilihan di Malaysia seperti Utusan, Berita Harian, Metro dan Sinar yang mengandungi perkataan nyamuk Aedes dan denggi akan terbit di bahagian ini. Pihak penyerah juga akan memilih artikel-artikel pilihan untuk dimasukkan juga ke bahagian ini. Untuk poin 5.1 ini, klik pada bahagian ini untuk mula ke pautan sebenar bagi maklumat lanjut. Terdapat banyak topik-topik yang boleh dijadikan bahan bacaan kepada pelayar. Pelayar boleh memilih salah satu tajuk akhbar yang ingin dibaca. Untuk butang yang keenam iaitu kuis denggi. Bahagian kuis denggi, bahagian ini boleh digunakan oleh guru-guru, pelajar dan pengguna bagi mengasah pengetahuan berkaitan denggi. Untuk 6.1 ini, butang 6.1 continue, klik pada bahagian ini untuk mula bermain permainan kuis. Terdapat pelbagai soalan dan permainan pendidikan disediakan. Pada butang yang ketujuh iaitu hotspot denggi. Bahagian hotspot denggi. Bahagian ini dikeluarkan secara rasmi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia melalui laman rasmi mereka. Dalam aplikasi ini disediakan bagi memudahkan pengguna mengetahui situasi denggi di tempat mereka. Maklumat-maklumat ini disediakan oleh KPM. Aplikasi ini hanya membuat pautan sahaja. Untuk 7.1, klik pada bahagian ini untuk menaip nama kawasan pilihan anda untuk mengetahui situasi sebenar denggi di kawasan tersebut. Pada bahagian 7.2, klik pada bahagian ini untuk melihat lokasi dan maklumat lanjut. Pada butang menu yang ke-8 iaitu hubungi kami, pada bahagian ini memaparkan alamat bahagian pentadbiran, pengurusan 1A 1J, memaparkan alamat, nombor telefon, email dan lokasi. Pada poin yang ke-8.1, klik pada bahagian ini untuk mula menghantar email kepada pihak pengurusan 1A 1J. Seterusnya, pada poin 8.2, klik pada bahagian ini untuk mengaktifkan Google Maps dan peta akan menunjukkan ke arah lokasi dari lokasi pengguna ke lokasi pihak pengurusan. Pengguna juga boleh menetapkan lokasi lain ke lokasi pengurusan bagi mendapatkan maklumat yang diingini. Sekian sahaja pembentangan saya pada kali ini. Secara rumusan, saya membahagikan storyboard saya kepada 5 storyboard. Anda boleh lihat di dalam pembentangan ini. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.